Tak sedap lah makan oats. Memanglah tak sedap kalau kata masak gitu je. Kali ni Ellie nak tunjukkan bukan satu, tapi Ellie akan tunjukkan 5 resepi oats. Gitu. Kalau tak tahu nak buat lagi tak tahulah. Macam-macam sebenarnya cara kita boleh masak oats ni. Memang versatile lah oats ni. So, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk like, share video ni dan juga subscribe pada Basically. Sedap juga susu kurma oats ni. Selain daripada susu kurma oats yang korang suka sangat buat ni, ada banyak lagi cara untuk kita masakkan oats. So kali ni Ellie akan tunjukkan 5 cara yang Ellie cukup suka masak oats ni. Tapi sebelum kita nak masak apa segala benda tu, jom kita kenali dulu jenis-jenis oats ni. Oats bukan ada satu je jenis. Kita ada 3 jenis yang popular. Setiap satu tu tekstur dia berbeza dan juga nutrisi dia pun berbeza-beza juga. So, jom kita pergi shopping dulu. Macam ni. Kakak dia cakap kat sini, oat cepat masak ni kan. Selalunya Ellie tak recommend sangat beli yang ni. Macam ni. Nampak ni. Dia selalunya akan tulis whole oats ataupun roll oats. Yang ni okey. Yang paling Ellie suka yang steel cut oat macam ni. Tapi tak nampak lah rupa dia. Kejap lagi Ellie akan tunjukkan macam mana rupa dia. Yang ni yang paling Ellie suka. Okey. So, Ellie beli dua-dua sekali jenis oat. Satu adalah roll oats ataupun whole oats dia orang panggil. Satu lagi adalah steel cut oats. Dia punya beza dia, nampak tu, roll oats, nama pun roll kan, dilenyek kan. Dia lebih nipis lagi. Kalau kata tengok steel cut oats ni pula, nampak tu, dia macam dipotong-potong. Selain daripada tu, steel cut oats ni dia punya fiber dia lebih tinggi daripada roll oats. Yang itu yang Ellie suka tu. Gatal lah pula hidung aku ni. So hari ni Ellie akan tunjukkan dua-dua cara macam mana kita akan masakkan dua jenis ni. Kalau katalah korang tak ada oats yang ni ataupun korang ada yang instant oats saja, boleh, tak ada masalah. Pakai saja apa yang korang ada. Next time kalau dah habis instant oats tu, cuba cari antara dua ni. Alright? Okay, resepi yang pertama yang Ellie akan tunjukkan adalah overnight oats. Untuk overnight oats ni, Ellie lagi suka pakai steel cut oats. Tapi kalau nak pakai roll oats pun boleh aja. Lepas tu, Ellie akan masukkan sedikit chia seed untuk tambahkan lebih nutrisi. Kemudian masukkan sedikit sweetener. Nak bagi lemak sikit, Ellie letakkan yogurt. Kemudian kita masukkan susu pilihan kita. Simple je kan? Kacau-kacaukan dia. Lepas tu kita akan biarkan dia terendam macam ni semalaman. Sebenarnya kalau kata tak semalaman pun tak apa. Contohnya kalau katalah korang buat tengah hari ke, ataupun bila balik kerja, malam tu tiba-tiba lapar ke kan. Ini pun Ellie buatkan dalam 3-4 jam macam tu pun dah siap dah. Tengok tu, dia kembang elok aja. Lepas tu barulah Ellie akan letakkan sebarang topping. Katalah korang nak letakkan buah-buahan ke, nak rasa buah tu kan, ataupun kita nak letakkan kacang, nak bagi dia crunchy, supaya dia tak adalah lepas tu lembik, soggy macam tu. Okey, sebelum kita teruskan lagi, susu korang nak pakai susu biasa pun boleh, ataupun nak pakai susu oats ke, ataupun susu-susu yang lain. Ellie pernah share sebelum ni macam mana kita boleh buat susu oats, susu almond dan juga susu cashew. Nanti boleh tengok dekat description, okey? Seterusnya, kita akan buatkan oatmeal porridge. Kali ni kita buat lain sikit lah. Ellie akan masakkan dia, masukkan sedikit air dan juga sedikit susu untuk bagi dia lemak. Tapi kalau kata korang tak nak pakai susu pun tak apa, tak ada masalah. Kita masukkan sedikit sweetener. Ellie akan letakkan cocoa powder dan juga peanut butter. Gitu. Kalau susah sangat nak cari unsweetened peanut butter kan, yang resepi peanut butter pun Ellie dah buat dah. Pakai satu je bahan, settle. Yang ini pun Ellie pakai steel cut oats juga. Sebab tu Ellie akan panaskan dia supaya dia cepat masak. Nak buatkan oatmeal ni bukannya gitu saja, macam-macam sebenarnya kita boleh masuk kan. Rasalah macam coklat dengan peanut butter tu. Sedap weh. Jangan lupa lah untuk letakkan sedikit garam. Ellie lupa pula nak tunjukkan dekat dalam ni. Kalau katalah korang nak dia pekat-likat macam ni, ataupun korang nak dia berair pun tak ada masalah. Lepas tu Ellie akan taburkan sedikit chocolate chip dan juga sedikit almond. Sedapnya. Dan sedikit serpihan biskut nak bagi dia crunchy sikit kan. Yang ini adalah biskut daripada yang lebihan daripada susu almond tu. Lepas tu Ellie akan letakkan sedikit peanut butter. Kalau tak letak pun tak apa. Yang ketiga, kita akan buat savory oats. Savory oats ni dia sesuai untuk yang mana yang suka tak manis-manis macam tu. Mula-mula sekali kita akan tumiskan sedikit sayur-sayuran. Ellie suka pakai mushroom ataupun bell pepper. Tapi kalau katalah korang nak pakai benda lain kan, boleh, tak ada masalah. Lepas kita dah gorengkan dia sikit, pakai pan yang sama. Lepas tu kita follow je macam kita buat oatmeal porridge tadi tu. Letakkan air, letakkan susu. Lepas dia dah macam menggelegak, dah masak macam tu, Ellie akan masukkan sedikit cheese untuk tambahkan perisa. Nama pun savory kan.
Kalau korang tak nak letak cheese pun tak apa. Tapi sebab orang rumah memang suka cheese, so Ellie letakkan lah. So lepas dah kacau, dah sebati apa semua tu, kita masukkan balik kita punya sayur-sayuran yang tadi. Kalau kata korang tak nak masuk, korang nak masukkan lepas oat tu dah masak, nak tabur dekat atas tu kan, pun boleh juga, tak ada masalah. Sebenarnya benda ni bukanlah kena ikut macam tu saja. Ikut keselesaan dan juga selera korang. Macam tu je nak buat savoury oats ni. Lepas tu Ellie akan letakkan telur mata. Alright, next. Yang ini resepi yang rasanya ramai sangat suka. Untuk resepi ni Ellie akan pakaikan roll oats. Bukannya steel cut oats tadi. Lepas tu Ellie akan masukkan sedikit kurma. Tak payah banyak-banyak pun. Dalam 4 biji macam tu pun boleh dah. Dan kemudian kita akan masukkan sedikit susu. Masukkan sedikit ais. Tapi kalau katalah korang tak nak blend dengan ais, takut nanti tak pasal-pasal rosak pula korang punya blender tu, tak ada masalah. Pastikan korang punya blender tu bersesuaian lah. Janganlah pergi blend pula kalau kata motor tu tak cukup kuat ya. Memang mengenyangkan pun, lepas tu memang sedap. Cuma apa yang Ellie nak anjurkan, kalau boleh tu, terutamanya kalau katalah korang ada masalah kesihatan ataupun ada diabetik kan, cuba kurangkan penggunaan kurma tu dan juga pilih susu yang lain selain daripada susu lembu. Siap. Memang popular betul. Ellie tengok orang memang cukup suka sangat minum susu kurma oats ni, terutamanya waktu Ramadan kan. Alright, so next, lebih kurang sama juga macam susu kurma ni, cuma kali ni kita akan buat oat smoothie. Oat smoothie ni lebih kurang sama juga macam tadi. Sama juga kita akan pakaikan roll oats juga untuk resepi ni. Kali ni Ellie akan letakkan buah-buahan pula. Dan juga sedikit yogurt untuk bagi rasa lemak tu kan. Kemudian masukkan kita punya susu dan juga sedikit ais. Dah nama smoothie mestilah kena ada sedikit ais tu kan. Lepas tu kita kocak-kocakkan dia. Tak payahlah kocak ganas macam tu. Lepas tu kita blendkan dia sampailah dia lumat macam tu. Memang smoothie ni adalah salah satu resepi yang paling senang nak buat dan selalunya paling menyelerakan. Cara oat smoothie ni sesuailah yang mana yang mungkin sedikit busy ataupun macam nak cepat kan, tapi tetap juga nak makan oats tu. Yang ini pun salah satu cara ataupun resepi yang paling senang nak buat. Lepas tu letaklah topping apa-apa pun yang korang nak. Ellie ingatkan bila letak topping ni elok je, dia timbul rupanya tenggelam pula buah-buahan aku tu. Tak apalah, kan nanti cedok-cedokkan je lah kan. Cuba komen dekat bawah apa jenis smoothie yang korang suka. Nak juga tahu perisa apa yang korang suka kan. Alright, so itulah dia 5 resepi oats yang Ellie cukup suka buat. Senang je kan. Tu dia. So ini adalah 5 cara yang Ellie suka sangat masak oats. Sama ada korang tak ada masa, korang nak buat siap-siap macam overnight oats, ataupun korang nak something yang boleh masak sikit, macam oatmeal porridge dan juga savoury oats ni. Ataupun korang memang jenis kalau boleh tu nak makankan oats tu macam susah sangat nak telan kan. Buatlah cara smoothie macam ni. Cuba komen dekat bawah yang mana satu resepi yang paling korang suka buat. Kalau Ellie lah satu Ellie suka yang porridge macam ni, satu lagi Ellie suka yang smoothie lah. Sebab yalah, siapa yang tak suka smoothie kan, sedap kan. Bila korang dah tengok contoh-contoh ni, tak semestinya korang tiru sebiji-sebiji. Korang boleh buat cara korang tersendiri, tetapi pastikan ia adalah sesuai dengan diet korang. Janganlah korang ada diabetes ke apa, lagi ditaramnya kurma 7 biji kat dalam tu. Okay, so harap korang enjoy lah video sihat kali ni. Lepas ni komen dekat bawah apa lagi resepi yang korang nak Ellie cuba. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe pada channel Basically. Alright, selamat mencuba. Bye-bye.